Sebagai seorang pelajar, Anda pasti pernah mengalami kesusahan dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran. Anda mungkin lebih gemar mempelajari bahasa Melayu berbanding membuat soalan kira-kira. Ada juga sebahagian daripada Anda yang tidak suka bercakap di hadapan kelas tetapi suka melukis carta untuk pembentangan. Jangan risau kerana Anda bukannya kurang bijak, tetapi mempunyai jenis kecerdasan yang berbeza. Teori kecerdasan pelbagai menyatakan bahawa manusia, kanak-kanak terutamanya, dilahirkan dengan jenis kecerdasan yang berbeza. Teori ini diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi barat, hasil daripada kajian beliau yang dijalankan terhadap pelbagai lapisan masyarakat yang mempunyai pelbagai kriteria di dalam kalangan kanak-kanak biasa dan kanak-kanak istimewa. Teori ini diperkenalkan oleh Gardner bagi menjelaskan perkembangan kecerdasan manusia dari sudut psikologi, antropologi dan sosiologi. Terdapat 9 jenis kecerdasan yang diperkenalkan oleh Howard Gardner dan kesemua kecerdasan yang diperkenalkan ini boleh dilatih dan dirangsang mengikut kaedah yang bersesuaian. Verbal linguistik. Seseorang dengan kecerdasan verbal linguistik amat sensitif kepada makna perkataan dan mahir memanipulasinya. Mereka juga boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar, bertutur, membaca, menulis dan menghubung kait. Mereka juga peka terhadap pelbagai fungsi bahasa, terutamanya dari segi kebolehannya untuk merangsang emosi. Mereka yang memiliki kecerdasan ini amat petah berbicara dan sering terlibat dengan aktiviti bercerita, bersyarahan dan berpidato. Cara belajar yang paling berkesan bagi kumpulan ini adalah dengan menggunakan stesen pembelajaran dan melalui pengajaran serta penerangan lisan. Antara jenis pekerjaan yang sesuai bagi kelompok ini adalah penyair, penulis, pemberita, penceramah, peguam, pengacara dan ahli politik. Logik matematik. Individu yang memiliki kecerdasan logik matematik amat cekap dalam menyelesaikan masalah berkaitan logik akal, nombor dan komputer. Kecerdasan ini menggabungkan kedua-dua kebolehan matematik dan saintifik bagi membantu mereka menyelesaikan sesuatu masalah. Kumpulan ini belajar dengan lebih berkesan melalui kaedah penyelesaian masalah, inkuiri penemuan dan pembelajaran kooperatif. Mereka juga sangat tertarik dengan permainan berbentuk puzzle. Individu dengan kecerdasan ini berpeluang untuk menjadi ahli matematik, jurutera, ahli fizik, penyelidik dan pengatur cara komputer. Visual ruang. Kecerdasan visual membolehkan individu mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Seorang yang mempunyai kecerdasan ini boleh membentuk gambaran dalam minda mereka dan melukisnya dalam bentuk carta dan grafik. Mereka juga berkebolehan dalam bidang seni dan kreatif menggunakan warna, membaca peta dan mempunyai daya imajinasi yang kuat. Kaedah pembelajaran yang berkesan bagi kumpulan ini adalah melalui tunjuk cara, video, serta boleh memberi sumbangan kepada projek kumpulan melalui lukisan carta dan gambar raja. Arkitek, pelukis, pelayar, jurutera, pakar bedah, pengukir dan pereka grafik mempunyai kecerdasan visual ruang yang tinggi. Muzik dan rentak. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini sangat sensitif kepada bunyi seperti suara manusia dan alat muzik. Secara amnya, semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi pada darjah yang berbeza. Walau apapun tahap bakat, kita semua mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik. Murid yang mempunyai kecerdasan muzik yang tinggi lebih gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka melakukan aktiviti jenis tarian, gimnastik serta aktiviti yang berlatarkan muzik. Mereka yang mempunyai kecerdasan muzik mempunyai potensi untuk menjadi penyanyi, pengubah lagu, pemain alat muzik, konduktor muzik dan komposer lagu. Kinestetik. Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan untuk menyelesaikan masalah, termasuklah kemahiran fizikal seperti koordinasi, fleksibiliti, kepantasan dan keseimbangan ini dipanggil kecerdasan kinestetik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini mahir dalam memanipulasi objek dan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus dan kasar. Mereka gemar aktiviti fizikal seperti menari, bermain dan bersukan, serta belajar melalui perbuatan seperti simulasi, permainan, main peranan dan membina model. Karier yang sesuai untuk kumpulan ini adalah pelakon, pereka atau pencipta, penari, mekanik, atlet dan pelumba kereta.
Interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal boleh bekerja sama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan dengan orang lain. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran kooperatif dan pengajaran rakan sebaya serta penglibatan dalam perbincangan kelas. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi berpotensi menjadi pemimpin agama, pemimpin politik, guru, pensyarah, jurujual, kaunselor, doktor, jururawat dan pekerja sosial. Intrapersonal. Berlainan dengan interpersonal, kecerdasan intrapersonal adalah kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan keinginan serta mahir membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi terhadap kebolehan diri sendiri, mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. Mereka juga boleh memahami perasaan orang lain dan mempunyai daya tumpuan dan refleksi yang tinggi. Mereka lebih suka belajar bersendirian di perpustakaan atau di stesen-stesen pembelajaran dan berkebolehan membuat laporan jurnal yang baik. Contoh-contoh karier yang melibatkan kecerdasan intrapersonal adalah penulis novel, ahli psikologi dan ahli falsafah. Naturalis. Kebolehan mengenal, mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan haiwan, termasuk batu-batan dan rumput rampai serta semua jenis flora dan fauna adalah kecerdasan naturalis. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini juga berkebolehan melihat perhubungan dan polar yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan. Murid yang mempunyai kecerdasan naturalis belajar dengan lebih berkesan melalui aktiviti luar kelas seperti lawatan ke zoo atau lawatan ke taman marin. Ahli biologi, zoologi, petani, doktor haiwan, nelayan, pengkaji bintang, pendaki gunung, ahli ekologi dan aktivis persekitaran mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi. Spiritual. Individu yang mempunyai kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang lebih cenderung untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Ini termasuklah erti kehidupan, mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Individu ini mampu menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Untuk meningkatkan kecerdasan ini, seseorang boleh membaca banyak buku falsafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini berpeluang menjadi pakar motivasi, pakar agama, ahli falsafah dan juga penulis. Tidak semua pelajar boleh belajar dengan corak pembelajaran yang sama kerana jenis kecerdasan pelajar adalah berbeza. Adalah tidak adil untuk menilai tahap kecerdasan setiap individu melalui kaedah yang sama. Perumpamaannya adalah seperti ikan yang boleh berenang belum tentu boleh memanjat pokok seperti monyet, maupun sebaliknya. Setiap individu haruslah mengenali jenis kecerdasan masing-masing dan memanfaatkan jenis kecerdasan ini bagi mengembangkan potensi diri sendiri. Kaedah pembelajaran yang bersesuaian bukan saja memberi manfaat kepada individu, malah menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik. Dalam video yang seterusnya, kami akan membantu Anda mengetahui jenis kecerdasan Anda dengan menjawab kuis yang mudah. Oleh itu, teruskan menonton.